3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Okay, maksudnya dalam ubahan bergabung ni kita akan gabungkan ubahan langsung dengan ubahan songsang. Jadi kalau kamu dah faham macam mana nak menentukan dan juga nak melakukan pengiraan dalam ubahan langsung dan faham dalam pengiraan untuk mencari ubahan songsang, nak selesaikan ubahan songsang, so tak ada masalah lah untuk ubahan bergabung ni sebab dia just combine je. Okay, dia just combine dan dia suruh kamu selesaikan masalah. Okay. Jadi kita pergi sikit kepada sedikit dia punya explanation, iaitu dia kata bagi suatu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X indeks M dan secara songsang dengan Z indeks N, boleh ditulis sebagai Y bersamaan dengan K X indeks M per dengan Z indeks N. So digabungkan teruslah. Tapi yang pastinya macam biasa dalam ubahan kita kena tentukan berapa nilai pemala dia. Okey, so kita terus kepada dia punya contoh, iaitu contoh 22. Okey, dekat sini contoh 22-nya diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, macam biasa, bila kamu nak selesaikan topik soalan, penyelesaian masalah, perkara yang pertama adalah kita tentukan pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan tersebut. Okey, kamu tentukan berapa pemboleh ubah yang terlibat. Okey, so daripada sini kamu nampak dia kata pemboleh ubah kita adalah Y. Kita ada kuasa 2X. Kita ada Y. Kita ada kuasa 2X. Dan juga kita ada punca kuasa 2Z. Okey, jadi perkara pertama bila kamu dah kenal pasti di pemboleh ubah, next step kamu adalah kita terbitkan persamaan ubahan yang terlibat, iaitu dekat sini dia dah bagi tahu okay, Y berubah secara langsung. Okay, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, so sebab tu kita buat Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay, kemudian dikata dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. So kamu tahu kan bila secara songsang maksudnya pemboleh ubah tu berada di bawah. Itu berada di denominator, iaitu bahagian bawah tu lah. So dikatakan bahagi dengan Z punca kuasa 2. Okay, bila dah keluarkan rumus macam ni, okay, kita tukarkan kepada ayat matematik, tuliskan hubungan antara Y, X dan Z dalam bentuk persamaan. So dalam bentuk persamaan ni kita akan dapat Y bersamaan dengan KX kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 2Z. Okey. Kemudian kita teruskan kita punya pembacaan ayat selepasnya. Dia kata jika Y bersamaan dengan 8. Okey, yang ini kamu kena tengok. Jika Y bersamaan dengan 8, X bersamaan dengan 4 dan Z bersamaan dengan 36. So bila dah dapat macam tu, kita masukkan nilai-nilai yang diberi ke dalam persamaan yang kita dah terbitkan tadi. So 8, Y bersamaan dengan 8, okey, bersama dengan K. K tu kekalkan sebab kita nak cari nilai pemala dekat situ. Okey, dia kata and then X kuasa 2, so ketika dengan 4 kuasa 2 bahagi dengan 36 punca kuasa 2. So dapatkan yang ini. Okey, bila kita dah tentukan nilai K, kamu akan dapat K bersamaan dengan negatif 3. So sekarang soalan ni dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Bila soalan ungkapan, maksudnya kamu tak perlu cari nilai Y, kamu tak perlu cari nilai X, kamu tak perlu cari nilai Z. Kita hanya gantikan nilai K sahaja ke dalam persamaan yang kita dah terbitkan tadi. So kita akan dapat Y bersamaan dengan 3X kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Z. So itulah jawapannya bila dia nak suruh soalan ungkapan. Okey ya. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, contoh 23. Contoh 23 ini dia suruh kamu cari nilai X, dia suruh kamu cari nilai Y. Kita tengok jadual di bawah menunjukkan hubungan P, Q dan R. So terus nampak dengan jelas dia kata sekarang kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu kita ada P, kita ada Q dan kita ada R. Okey, kemudian diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So perhatikan, dekat situ dia dah jelas ayat dia kuasa 3Q. So pastikan kamu punya persamaan tu betul. Kalau persamaan kamu salah, nanti kamu punya pengiraan tu terus akan jadi salah.
So diberi P, so persamaannya adalah P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q, iaitu Q kuasa 3. So dan secara songsang dengan R. So bila dikata secara songsang, maksudnya R tu berada di bawah Q. So secara songsang. Okey, kemudian tukarkan kepada ayat matematik, tukarkan kepada bentuk persamaan, kita akan dapat P bersamaan dengan K Q kuasa 3 per dengan R. Okey, hitung nilai X dan nilai Y. So sekarang dia dah bagi P bersamaan dengan 4, Q bersamaan dengan 2, R bersamaan dengan 0.6. So kamu gunakan ketiga-tiga nilai ini untuk kita cari nilai. Okey, buat step by step. Okey, buat satu-satu. Jangan gopoh-gopoh. Okey, jadi gunakan nilai P bersamaan dengan 4, Q bersamaan dengan 2, R bersamaan dengan 0.6 untuk kita cari nilai K dekat situ. Okey, jadi kita akan dapat macam ni lah. Okey, kamu gantikan Q bersamaan dengan 2. Okey, P bersamaan dengan 4, R bersamaan dengan 0.6. So, jangan lupa Q ni adalah kuasa 3. Okey, jadi 2 kuasa 3 per dengan 0.6. So, kamu akan dapat K dekat sini kita akan dapat K bersamaan dengan 3 per 10. Okay, tahu kan macam nak kira kan? Okay, yang ini. Okay, 4 ni bawa ke sini. Kamu akan dapat 4 darab 0.6. Okay, so sama dengan 2 darab 2 darab 2. 2 kuasa 3 adalah bersamaan dengan 8. Okay, 8. Okay. So, kamu akan dapat K bersamaan dengan 4 darab 0.6 bahagi dengan 8. So step dekat sini dia terus buat untuk dapatkan nilai K. Tapi step by stepnya macam ni lah. Kita akan dapat K bersamaan dengan 3 per 10. Maka persamaannya adalah P bersamaan dengan 3Q kuasa 3 per 10R. Sama juga kalau kamu buat macam ni. P bersamaan dengan 3 per 10 Q kuasa 3 per R. Okay, sama je. Sama je ni dengan ni sama je. Okay, yang penting R tu mesti dekat bawah. Okay. Okay, kemudian soalan seterusnya, kalau kamu nampak dekat sini, P bersamaan dengan 3.6, Q bersamaan dengan 6, R kita gantikan dengan X. Okay, jadi persamaan kamu akan buat P 3.6 sama dengan K kita adalah 3 per 10. So, kamu gantikan. Tadi kamu dapat 3 Q kuasa 3 per 10 R kan? So, P bersamaan dengan 3.6. Okay, 3 Q bersamaan dengan 6 kuasa 3. And then 10 R kita gantikan dengan X. Kamu gantikan dengan X. So, kita dapat macam ni lah. 3.6 sama dengan 3.6. Okey, 3, 6 kuasa 3. Okey, kemudian 10R ni kita gantikan dengan X sebab dalam tabel yang diberi R tu dia letakkan sebagai simbol X. So, gantikanlah. Okey, jadi yang ini persamaan ni daripada sini. Okey, sama juga. Dia akan jadi macam ini. Okey, 3, yang ini per 10X ni kita transfer ke kiri. So, kita akan dapat 3.6 darab dengan 10X. Okey, sama dengan 3, 6 kuasa 3 darab dengan 6 kuasa 3. So, buatlah satu-satu. 6 kuasa 3 bersamaan dengan 216. 216 kamu darabkan dengan 3, kamu akan dapat. Okey. 216 kamu darabkan dengan 3, kita akan dapat 648. Okay, so nak dapatkan X ni, yang ini 3.6 darab 10, kamu dapat 36. X sama dengan 648. X bersamaan dengan 648 bahagi dengan 36. So, kamu akan dapat X bersamaan dengan, bahagi 36, kamu akan dapat X bersamaan dengan 18. Okay, sama je lah dengan ini. Cuma yang ini dia terus buat
Jadi kena perhatikan betul-betul. Okey, itu nak cari nilai X. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, okey, kita tengok yang ini. Okey, kalau kamu perasan dekat sini, dia suruh cari nilai Q. Di mana Q kita gantikan dengan Y. Okey, sama juga masih lagi gunakan persamaan ini. Okey, jadi kalau kita tengok contoh yang diberi ni, contoh pengiraan diberi, dia kata apabila P bersamaan dengan 0.081, Q bersamaan dengan Y, R bersamaan dengan 22.7. So P gantikan dengan 0.081, 3 Q kamu gantikan dengan Y, Y kuasa 3 per dengan 10 darab 2.7. So daripada sini kita akan kamu akan kira, kamu akan dapatnya adalah, saya contoh kat sini sikit ni. So 0.081 kamu darabkan dengan 2.7 darab 10 sebab sini dia pergi sini So dia akan jadi 27. Okey, sama dengan 3Y kuasa 3. Okey, so 0.081 darab dengan 27, kamu akan dapat 2.187. So sini 2.187. Okey, bahagi dengan 3 bersamaan dengan Y kuasa 3. So bahagi 3 kamu akan dapat 0.729. So 0.729 bersamaan dengan Y kuasa 3. So bila sini Y kuasa 3, kita nak dapatkan Y, kamu puncakan kuasa 3 dia. 0.729. So kamu akan dapat Y bersamaan dengan 0.9. Okey, faham tak? Faham tak? Saya tak faham, saya terangkan sekali lagi. Ke keliru? Keliru sebab nilai banyak. Faham tak? Guys. Guys, faham tak? Reni, Aidil. Ramai ni masuk. Mana kamu? Alamak. Faham tak? Hai, diam je ni. Sudah dia balas chat. Faham. Melissa reply faham. Faham cikgu. Faham. Okey. Ramai hari ni masuk. Zul, Syafiqah, Ziyang, Reni, Kis, Inas, Amira. Inas ke Amira, Kis tak masuk minggu lepas kelas saya rasa Jumaat. Melissa, Kevita, Julia, Hojahui, Gopin, Shengji. Kenapa tak masuk Kis? Shengji, Iman, Arabel. Faham? Tak ada lagi kawan kamu. Siapa entah yang tu, seorang tu. Macam ada seorang tak masuk. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Sekejap. Kerja rumah? Cepatnya kerja rumah. Okey, sekarang ni kalau ada yang buku teks. Okey. Jaden. Jaden tak masuk lah. Tak ada kan Jaden? Zulfika, Ziyan, Reni, Kis, Inas, Mira, Melissa, Kavita, Julia, Jahui, Gopin, Shengji, Iman, Arabel. Tak masuk. Farah tak masuk. Dua orang lah tak ada, tak apalah. Okey, jadi sekarang ni try buat. Okey, ni bukan kerja rumah tau. Okey, saya nak suruh kamu buat muka surat 28, latihkan diri 1.3A. Okey, kita tengok muka surat 28.
Okey, muka surat 28, 18, 20, 21, 24, 25. Okey, kalau faham, okey, cuba kamu buat soalan nombor 2. Tak. Cikgu, Ya, Farah tak dapat masuk. kalau tak dapat masuk, kenapa saya tak accept dia ke? Rini yang cakap kat chat sana. Oh, sekejap. Oh, okey. Suruh dia enter sekali lagi. Sebab saya tak auto admit kot tadi. Try suruh dia masuk sekali lagi. Sorry, tak perasan lah. Saya dah buat auto admit tadi. Okey, so sekarang ni cuba buat soalan nombor 3. 1.3a nampak kan dekat skrin masing-masing? Sekejap. Sekejap internet slow sikit, lambat sharing. Okey, soalan nombor 3, cuba buat soalan nombor 3 ni. Okey, saya tunggu sampai pukul 10. Cuba buat diberi M berubah secara langsung, buat dulu. Terbitkan persamaan, macam biasalah dia punya step dia, terbitkan persamaan matematik, kemudian gantikan nilai pemboleh ubah untuk cari nilai K, lepas tu baru kita jawab soalan A dan soalan B. Okey, buat dulu. Buat dulu saya nak pergi toilet jap. Saya share tau dia punya soalan.
Farah dah join ke? Farah. Aidil, Arabel, Iman, Shengji, Gelpin. Farah dah join ke belum? Tak nampak pun. Apa mana? Ya, Reni, kenapa? Farah Reni, waiting for permission to join. She can alamak. join. Tak join lagi ke? Okay, she entered. Dah. I'm okay. Sorry, Farah. Sorry tau. Sekejap nak copy soalan sekejap. Sekarang Farah kita tengah buat soalan yang kamu nampak kat skrin ni. Okay, tak apa. Kalau tak boleh nak buat, nanti kejap lagi saya akan terangkan balik. Siapa yang dah dapat jawab? So, Jaden je yang tak masuk Reni. Yang lain join kan? Jaden je lah yang tak masuk hari ni kan? Okay.
Okey. Boleh jawab? Ada masalah tak? Okey, kita bincang sebab masa ada 10 minit tak banyak. Okey, jadi diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Okey, siapa yang dah jawab tu boleh tengok jalan kiri dia betul ke tak, boleh check sendiri. Okey, diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Jadi persamaannya adalah M. Okey, berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Okey, dengan kuasa 2N. So, N kuasa 2. And then dia kata dan secara songsang dengan P. So, per P. Okey, persamaan matematiknya adalah M. Okey, bersamaan dengan N. Dengan K N kuasa 2 per P. Okey, kemudian jika M bersamaan dengan 4.8, kenapa Zoom? Cikgu, network saya terputus, tak boleh masuk. Sekejap. Sekejap. Okay. Jika M bersamaan dengan 4.8, so gantikan M bersamaan dengan 4.8 sama dengan K kita kekalkan. Sekejap skrin lambat lah. Kamu tak nampak lagi skrin saya. Okay. M gantikan dengan 4.8, K kamu kekalkan dengan dia kata N bersamaan dengan 6. So 6 kuasa 2. Oh. Okay, so K bersamaan 6 kuasa 2 and then P bersamaan dengan 1.5. Okay, P bersamaan dengan 1.5. Okay. Kemudian 4.8 sama dengan 36. K 1.5. Okay guys, dekat sini kalau kita nak terus bahagi 36 bahagi 1.5 pun boleh. Kamu terus bahagi Kita akan dapat macam ni lah kalau kamu terus bahagi. Kalau tak nak bahagi, kita buat macam ni lah. Kita akan dapat 4.8. Yang ini kamu pergi sini dia akan jadi darab 1.5. Lambat pula dah kat skrin saya. 4.8 darab dengan 1.5. Sama dengan 36. So kamu akan dapat 48 darab 1.5, kamu akan dapat 72. So sama dengan 36. Kemudian kamu akan dapat K bersamaan dengan 72 bahagi 36, kamu akan dapat K bersamaan dengan 2. So itu yang pertama. Dapat tak tadi K bersamaan dengan 2? So seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Hitung nilai P apabila M bersamaan dengan 0.8 dan M bersamaan dengan 2.4. Korang dapat kan? Ya, Aidil, kenapa? Cikgu, kalau Ya. 36 bahagi dengan 1.5, Lepas tu dapat terus kamu kira 4.8 bahagi 2.4. 48 bahagi 24 jadi 115.2. 115.2. Cikgu, saya dah confuse. 7.2. Kenapa confuse sekejap? Apa yang 7.2 tu? Sekejap. Shengji, apa dapat 7.2? K bersamaan dengan 0.2. Saya salah kira ke? 36, 66, 36. 36, 4.8 darab 1.5. Saya salah kira. Ni 7.2 kan? Betul? Betul Shengji? Bahagi 36, 0.2. Betul. Sekejap.
K bersamaan 0.2. Betul tak Shenji? 4.8 bahagi 24. 36. Sama je Aidil. Sekejap Saya buka open. Aidil tadi kamu kata macam ni kan? Aidil buat macam ni kan? 44.8. Okay, sama dengan kamu bahagi dulu kan? 36 bahagi 1.5 dapat 24 kan? Betul tak? 36 bahagi 1.5 dapat 24. So 24K. So K sama dengan 4.8 bahagi 24. Still kamu akan dapat K bersamaan dengan 0.2. So sama je lah. Sama ada kamu boleh terus sini, kamu terus bahagi. Ines kenapa confused? Okay, terus bahagi ataupun kamu buat macam ni. So lagi senang kalau buat terus bahagilah. 36 bahagi 1.5 dapat 24K. So nak dapatkan K 4.8 bahagi 24, kamu akan dapat K bersamaan dengan 0.2. Okay, faham? Okay dah So bila dah dapat K bersamaan dengan 0.2, okay, seterusnya kita nak, Okay, seterusnya kita nak cari nilai Okay, seterusnya kita nak buat A. Okay, kamu nak buat A. Okay, A dia adalah nilai P apabila N bersamaan dengan 0.8 dan N bersamaan dengan 2.4. Okay, so ambil je sama. Slow lah saya punya ni internet sharing. Kamu nampak slow saya punya ni kan? Okay, A bersamaan dengan M. Okay, bersamaan dengan K N kuasa 2P. So M bersamaan dengan 0.8. Okay. K kamu gantikan dengan 0.2. K kamu gantikan dengan 0.2. Okay, N kamu gantikan dengan 2.4. Kuasa 2 dan dia suruh cari nilai P bahagi dengan P. So berapa dapat ni P? Kira 0.8 P sama dengan 2.4 kuasa 2. Okay, darabkan dengan 0.2, kamu akan dapat P bersama dengan 1.152. So P kamu akan dapat 1.152, kamu bahagikan dengan 0.8, kamu akan dapat 1.44. Dapat tak? Guys, dapat tak ke confused? Confused, saya nak terangkan sekali lagi ni. Dapat, Shengji dapat, yang lain dapat tak? So A tu P bersamaan dengan 1.44. Inas? Kavita dapat. Inas, tadi kamu kata confused. Kenapa confused? Dapat tak? Aidil dapat tak Aidil? Kavita, Kejap. Iman, siapa lagi? Sebab cikgu salah kira 7. Oh, tadi saya salah kira tadi. Tu. Oh, okay. Saya pun confused tadi, saya salah kira. Nasib baik Shengji dah betulkan. Okay. Sorry. Okay, yang A dapat tak A? A bersamaan dengan P bersamaan dengan 1.44. Dapat? Okay, alamak dah 10:10. Okay, so B ni dapat kan? Saya ada relief ni. So B ni kamu dapat. Nilai dia nanti kamu kira lah. Berapa dapat B? Siapa? Shengji dah dapat B. Jiahui, Kavita, Iman, Arabel, siapa lagi? Okay, B Jiahui dapat bersamaan dengan 19. Nanti siapa-siapa tu boleh kira balik P bersamaan dengan 19. Cuba buat dulu. Okay, jadi homework kamu, nampak tak dekat skrin masing-masing? Buat kerja rumah. Okay, kerja rumah muka surat 28. Betul, N sama dengan 19. Okay. Nampak skrin masing-masing kerja rumah muka surat 28. Latih kendiri nombor 1 sehingga nombor 4.
Okey, kemudian muka surat 29, nombor 1 dan nombor 2. Besok tak ada, subjek saya hari Khamis. Yang ni je lah homework kamu. Ada lagi, tapi yang ini saya akan bagi waktu weekend nanti. Sebab ni panjang, banyak soalan dia. So untuk minggu ni, hari besok punya kelas, hari besok punya kelas, kita akan jumpa pada hari Khamis. Khamis kita akan mulakan dengan chapter baru. So untuk homework kamu, buat kerja rumah muka surat 28, latihkan diri 1.3A, nombor 1 sehingga 4, boleh tanda dalam buku masing-masing. And then kerja muka surat 29, kendiri 1.3B, nombor 1 dan nombor 2. Guys, bila buat homework tu, bila buat apa-apa kerja saya, jangan lupa tulis tarikh dengan hari. Lepas tu jangan lupa tulis index dekat depan, okey? Khamis dah masuk matrik. Betul. Kalau sempat kita akan bincanglah soalan ni. Kalau tak sempat kita akan bincang waktu bila-bila free lah. So kita akan bincang jugalah. Okey jadi terima kasih atas attendance kamu hari ni. Okey, kita tamatkan kelas sekarang pada jam 10.12. Sebab saya ada relief. Okey, ada apa-apa soalan tak?